Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke episod ke-14 Fikir Sekejap. Karakter macam Akmal Saleh ni mewakili perangai UMNO yang sudah ditolak rakyat majoriti. Dia lebih padan duduk dalam bersatu secara terbuka bersama Isyamuddin dan Dwi Kasyong. Bersatu adalah UMNO 90-an 2.0. Rakyat menghukum UMNO BN dulu kerana UMNO BN ini disifatkan sebagai sombong, angkuh dan alpa dengan isyarat yang dihantar oleh pengundi. Sila tonton episod ke-11 di mana saya jelaskan UMNO direform lebih lanjut lagi. Satu percaturan politik jahat sedang berlaku di hadapan mata kita. Ada kita nampak? Kalau belum nampak, ianya disebabkan oleh geng pengambil kesempatan politik atau political opportunist ni sedang tunggang isu stalking dicetak kalimah Allah. Mata kita dikabur. Diorang ni sengaja tidak mahu dengar nasihat yang di-Pertuan Agong. Sengaja buat buta kepada tindakan undang-undang yang mengheret pemilik kekemat ke mahkamah. Sebab apa? Sebab isu stalking ni adalah satu peluang keemasan bagi mereka kacau kestabilan politik sekali lagi. Kali ini dengan cara apa? Dengan cuba memecah belahkan UMNO. Akmal Saleh ni seorang doktor perubatan. Dia bukan orang bodoh. Jadi segala benda melampau yang dia buat adalah satu kebodohan yang disengajakan. Stupidity by design untuk matlamat yang lebih besar. Saya bagi satu contoh. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan semua pihak jangan ambil kesempatan atas isu stalking, termasuk menghasut rakyat. Baginda titah, jangan panjangkan isu ini lagi. Tapi, apa kata Akmal? Agong ada cakap ke jangan boykot? Mustahil Akmal ni tak boleh fikir bahawa boykot akan panjangkan isu stalking ni. Inilah kebodohan yang disengajakan untuk tipu orang yang tak sepandai dia. Sebab ada juga ramai orang yang anggap, Akmal ni doktor, jadi apa dia cakap, mestilah betul. Lokman Adam banyak kali dah bagi tahu, Akmal ni budak Isyamuddin Hussein. Jadi segala tindakan melampau dia dalam isu stalking ni, macam dia hanya mainkan peranan dia lah untuk jatuhkan Presiden UMNO. Itu je. Sebab tu dia lagak lebih daripada Presiden. KJ sebagai mantan Ketua Pemuda UMNO ada nasihatkan dia supaya stand down. You made your point. Cukuplah. Ada dia dengar? Tidak. Memang kita sokong Akmal bila dia bersuara kalimah Allah dihina letak pada stalking. Memang kita sokong. Tapi lepas tu, semua kerja gila dia buat, tak sokong lah. Sebab nampak sangat dia dah mula tunggang isu ni untuk kepentingan dia dan kawan-kawan dia yang mahu jatuhkan TPM Zaid Hamidi. Kenapa? Supaya mereka boleh ambil alih UMNO dan tarik balik sokongan UMNO kepada PMX dan sertai Perikatan Nasional. 2 hari lepas, Peguam Zaid Ibrahim buat satu statement. Kenapa tunggu orang buat report, baru PDRM nak ambil tindakan ke atas Akmal Saleh yang terus buat provokasi ikut suka hati dia. Walaupun saya turut rasa kecewa, tapi saya juga yakin dengan strategi dan kebijaksanaan polis dalam menjalankan tugas. Semalam tengok berita, Akmal Saleh ditangkap di Kota Kinabalu. Tindakan terhadap ejen provokasi begini sudah lama ditunggu oleh rakyat cintakan keamanan. Harap operasi tangkap pengacau dan penghasut akan diteruskan untuk memastikan tidak ada manusia tamak kuasa dan gila populariti di Malaysia buat sesuka hati dia dan menunggang isu sensitif. Malah, semua ejen provokasi dalam YouTube dan platform media sosial di Malaysia perlu ditangkap. Geng besar kepala ni kononnya berjuang untuk Islam dan Melayu, tapi secara terbuka membakul sampahkan nasihat yang di-Pertuan Agong. Dah tiba waktu untuk pihak berkuasa tangkap segala macam penghasut. Jangan kita ditipu oleh penampilan mereka. Ada yang mewakili parti politik, ada yang berjanggut, ada yang berkopiah, ada yang jantan, ada yang betina, ada yang tua, ada yang sakit, ada yang umur hampir 100 tahun. Ada yang kononnya mewakili agama, bangsa atau rakyat jelata. Mereka semua ini adalah musuh negara dan mesti ditangkap. Tak kira dia dari parti politik mana. Asalkan dia buat provokasi melampau, dia mesti ditangkap. Apalagi kalau ada orang yang terpengaruh
dengan hasutan tersebut dan melakukan jenayah. Ini termasuk menghasut menggunakan senjata. Tak kisahlah dia pakai pedang ke, keris ke, pisau cukur ke, optik dia sangat jelas. Dia buat ugutan, hasut penyokong untuk cederakan atau membunuh musuh dengan gunakan senjata. Satu lagi ancaman negara kita hadapi adalah tren fitnah, pembohongan dan penyebaran maklumat palsu yang merosakkan budaya kita. Tren ini hitamkan segala kebaikan yang ada pada masyarakat kita. Binatang liar yang bernama kebebasan bersuara ini mesti dimasukkan dalam sangkar supaya masyarakat kita tidak ditelan. Kita tidak boleh membutakan diri kita dengan slogan kebebasan bersuara. Apakah kita perlu sujud kepada kebebasan bersuara dan berhenti menggunakan akal kita? Tidak sama sekali. Ya, Malaysia komited kepada hak kebebasan bersuara, tapi tangan kita tidak boleh diikat dengan ugutan pelanggaran hak asasi jika kita punyai undang-undang untuk mengelakkan penyalahgunaan kebebasan bersuara. Ya, kita perlukan penguatkuasaan undang-undang supaya keamanan dan ketenteraman tidak digugat. Kita mesti pertahankan rakyat majoriti yang terbanyak yang mahukan keamanan. Tindakan mesti diambil ke atas puak-puak yang menyalahgunakan kebebasan bersuara dan melawan sebarang tuduhan yang kita ini tidak demokratik. Adalah menjadi satu kebodohan jika kita tidak berani mengambil tindakan ke atas pengacau dan penghasut yang berselindung di belakang tabir kebebasan bersuara. Kerajaan mesti sekat penyebaran fitnah dan makluman palsu. Golongan politik picisan sudah tentu ambil kesempatan untuk laung zalim. Jangan kita terpedaya. Senaraikan setiap podcast yang memutarkan penipuan sebagai fakta. Jangan hapuskan akta hasutan, tetapi perkukuhkan dia untuk hadapi cabaran hari ini dan juga cabaran di masa akan datang. Kita tidak boleh ambil sikap yang cepat mahu hancurkan undang-undang yang sedia ada tanpa mengira kebaikan dia untuk negara. Ya, kita tidak mahu sesiapa dizalimi dengan menyalahgunakan mana-mana akta. Pada waktu yang sama, kita juga kena pelihara negara dari ancaman dari dalaman maupun dari luaran. Kata-kata bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan dan Ibrahim Ali beberapa tahun yang lepas datang balik menghantui kita sekarang. Tan Sri Musa pernah menegaskan bahawa undang-undang untuk mengekang ancaman keselamatan amat penting kepada negara seperti Malaysia yang masyarakatnya berbilang kaum dan agama. Ibrahim Ali pula pernah berkata, ISA membolehkan tindakan dikenakan ke atas mereka yang menjadi dalang atau bersikap baling batu sembunyi tangan untuk mencetuskan ketegangan dan rusuhan kaum di Malaysia. Tapi kita ada berita baik. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution menegaskan bahawa Kementerian Dalam Negeri sudah pun kenal pasti tren yang bersifat hasutan dan aktiviti menghasut tanpa menghormati undang-undang. Aktiviti tidak pedulikan keamanan, tidak pedulikan budaya dan sensitiviti rakyat pelbagai kaum dan pelbagai agama. Beliau mengakui wujudnya kelompok yang kerjanya adalah membangkitkan soal keresahan dalam bentuk hasutan yang melampau yang kemudiannya mencetuskan kepada tindakan. Kumpulan ini sudah pun ada bawah radar KDN dan tindakan akan diambil ke atas mereka. Mari kita sama-sama pelihara keamanan dalam negara. Jangan kita terpedaya dengan golongan yang tidak mau reform, tapi merebut tampuk kuasa untuk kembalikan sistem yang korup, di mana mereka senang memunggah kekayaan negara dan mencuri atas nama Melayu. Fikir sekejap. Assalamualaikum dan salam sejahtera.